Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan, kita dah masuk bulan Syawal. Berapa hari bulan ya? 17 12 Ha? Ada. Tu ada. 12 Rabiul Awal pula. 12 Syawal. 12 Syawal ya. Jadi lepas daripada Ramadan, dia ada bulan Syawal. Ramadan, Syawal. Baik, apabila bulan Ramadan kita melaksanakan ibadat puasa. Kita melaksanakan ibadat puasa, itu yang wajibnya lah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas kamu puasa. Shiyam maknanya puasa. Jadi bukanlah maknanya kita puasa semata-mata. Banyaklah yang kita buat banyak lagi yang kita buat. Misalnya dalam doa yang kita bacakan ada 4-5 perkara yang kita minta. Allahumma a'inna 'alas shiyam wal qiyam wa tilawatil Quran wa ghaddil basari wa hifzil lisan. Dalam doa ni biasanya dibaca pada bulan Ramadan. Allahumma a'inna 'alas shiyam, ya Allah, bantulah kami dalam melaksanakan puasa. Ya, minta Allah bantu kita sempurnakan ibadat puasa. Yang keduanya wal qiyam, ya Allah, bantulah kami melaksanakan qiyam bulan Ramadan. Yang ketiganya wa tilawatil Quran, membaca Quran. Yang keempatnya ghaddil basar, menundukkan pandangan mata. Yang kelimanya hifzil lisan, menjaga mulut, lidah kita daripada bercakap perkara yang haram, perkara yang sia-sia. Jadi Allah Ta'ala wajibkan puasa. Dalam ni ada package lah. Baca Quran, solat tarawih, qiyam Ramadan, sahur, i'tikaf dan sebagainya ya. Baik, semua tu dah lepas kita lakukan ya. Siapa yang bulan Ramadan tak baca Quran? Cuba angkat tangan tengok. Semua baca. Semua baca. Siapa yang bulan Ramadan dia tak puasa? Alhamdulillah, semua dalam ni, di luar sana pun semua puasa. Siapa yang tak i'tikaf bulan Ramadan baru ni? InsyaAllah semua i'tikaf. Datang semayang jemaah tu niat i'tikaf je lah. Ini pun i'tikaf lah. Nawaitul i'tikaf kan? Semua i'tikaf. Siapa yang tak berapa jaga lidah, mulut bulan Ramadan? Kuranglah sikit kan. Bulan ni banyak sikit lah cakap kan. Bulan Ramadan kurang sikit. Jadi maknanya kita dah buat semua ni. Jadi bila kita melaksanakan ibadat puasa dengan package dia, matlamat daripada ibadat puasa, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu, kita semua ni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu matlamat dia, ya, matlamat ibadat puasa, ya.
Jadi sebab itu kalau tengok dalam syair hari raya tu, syair hari raya tu dia ada 2-3 jenis syair lah. Ya. Dia sebut syair dia begini, laisal 'id. Dia kata laisal 'id. Laisal 'idu liman labisal jadid. Bukanlah hari raya tu, Eid, bukanlah hari raya tu, laisal 'idu, bukanlah hari raya bagi sesiapa yang memakai pakaian yang baru. Di hari raya kita pakai pakaian baru sebab apa? Raya. Ya, sebab raya. Ya. Jadi saya beli baju raya lepas raya. Hari raya Rabu tu saya balik Kedah pergi Pekan Rabu. Pasal apa nak cari baju raya? Raya hari Isnin. Pasal tak berapa nak raya lagi ni. Bukanlah hari raya tu pakai baju baru. Jadi baru ni saya beli lepas sembahyang raya. Lepas raya 2 hari, Rabu baru saya beli. Dapat murah sikit. Murah sikit. Ya. Pasang RM100. Biasa RM200 lebih. RM100 ni tak nak habis, alhamdulillah. Jadi bukanlah hari raya tu bagi yang pakai pakaian baru. Jadi syair dia kata innamal 'idu liman ta'atuhu tazid. Hanya sesungguhnya hari raya bagi orang yang bertambah ketaatannya. Ya, hari raya ni yang sebenarnya bagi orang yang tambah ketaatan. Sebab apa? Sebab syair ni ambil daripada nas Al-Quran, ibadat puasa tu moga-moga kamu bertakwa. Jadi takwa ni maknanya tambahlah ibadat kita. Ya, tambah ibadat kita. Laisal 'idu liman labisal jadid, innamal 'idu liman ta'atuhu tazid. Ya. Ada orang dia gurau sikit, dia ubah suai. Ni hak gurau Laisal 'idu liman labisal jadid, innamal 'idu liman zaujatuhu tazid. Apa maksud dia? Faham lah kau ni, soh tak faham. Bukanlah hari raya, ni hak gurau ni rakam ni. Bukanlah hari raya tu bagi orang yang pakai pakaian baru. Innamal 'id, sesungguhnya hari raya tu bagi yang isteri-isterinya makin bertambah. Ni yang melawak. Apa dia elok? Apa? Laisal 'idu liman labisal jadid, innamal 'idu liman zaujatuhu tazid. Allah Taala ni tambah marah orang lain. Apa ini yang betul syair dia ni. Jadi sekarang kita nak lihat ya, sama ada kita benar-benar bertakwa ataupun tidak. Jadi bulan Ramadan kita baca Quran. Okey. Jadi sekarang bulan Syawal ni baca Quran atau tidak? 12 Syawal ni baca Quran atau tidak? Ya, saya tanya jawab sendirilah ya. Bulan Ramadan kita i'tikaf. Ya, di masjid, di surau i'tikaf. Bulan Syawal kita buat atau tidak? Bulan Ramadan kita rajin datang masjid, datang surau. Ya, mesti datang. Tak boleh missnya, tiap-tiap hari mesti datang. Ya, lebih-lebih lagi sembahyang Isyak lah, kerana ada sembahyang tarawih. Ya, subuh tak datang tak apa, zuhur tak apa, tak datang, maghrib tak datang tak apa. Maghrib pun kadang datanglah kalau buka puasa sedap kan. Ya. Jadi Isyak kita datang, maghrib Isyak kita datang, hari-hari kita datang kerana nak sembahyang tarawih. Jadi sekarang persoalannya, adakah bulan Syawal ni kita datang ataupun tidak? Ya. Jadi kalaulah bulan Ramadan kita rajin baca Quran, tetapi bulan Syawal kita tak berapa baca Quran. Kalau bulan Ramadan kita i'tikaf, bulan Syawal dan seterusnya kita tak berapa i'tikaf. Ya. Bulan Ramadan kita tiap-tiap hari datang masjid surau, bulan Syawal kita datang seminggu sekali untuk sembahyang Jumaat saja. Agak-agak kita ni bertakwa ataupun tidak kalau datang seminggu sekali.
Kalau datang sembahyang Jumaat saja, masjid kita, surau Jumaat seminggu sekali ya. Hari lain tak datang dah. Subuh tak datang, Zuhur Asar di surau pejabat pun tak datang. Kita kerja pejabat tak datang. Maghrib pun ialah mungkin ada yang sibuk dalam perjalanan lagi, tak apa. Isyak dah sampai rumah, tak singgah kat masjid, surau nak sembahyang sekejap, jemaah dengan masyarakat kita, tunggu hari Jumaat saja. Jadi sedangkan bulan Ramadan kita tiap-tiap hari datang masjid surau, tapi Ramadan kita Syawal kita datang seminggu sekali saja. Jadi agak-agak takwa atau tidak? Kurang lah tak? Kurang. Sedap sikit lah kurang tu. Kalau kata tak bertakwa tu marah lah kan. Kurang sikit lah. Kita semak diri kita. Semak diri kita sama ada kita dah betul-betul boleh mengekalkan momentum ketakwaan ini. Sayanglah, kita dah elok dah rajin dah semua ni, banyak lagi lah amalan, dah elok dah. Tiba-tiba masuk satu Syawal, habis semua tak buat dah. Nak mula balik tu lambatlah. Ramadan akan datang pula. Jadi sebab itu bila kita melihat kata-kata para ulama, salah satu dalam melakukan ibadat ini, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, rubbama futiha laka babut ta'ati, boleh jadi dibuka bagi kamu pintu ketaatan. Dalam hikam Athaiyah tu, Ibnu Athaillah Sakandari, rubbama boleh jadi dibuka bagi kamu, kita semua ni Allah Ta'ala buka babut ta'ati, pintu ketaatan, melakukan amal soleh. Allah buka jalan. Kita rasa senang nak sembahyang, nak baca Quran dan sebagainya, rasa senang. Sebab tu sedekah bulan Ramadan paling banyaklah Allah Ta'ala buka. Tetapi kata Ibnu Athaillah, wa ma futiha laka babul qabuli, dan tidak dibuka bagi kita, bagi kamu, kita semua ni, babul qabul, pintu penerimaan. Qabul maknanya terima. Ijab qabul, terima. Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita buat ibadat, tapi Allah Ta'ala tak terima. Ada orang kat sini, Allah Ta'ala tak bagi peluang kepada dia buat ibadat, dia tak buat langsung. Bulan Ramadan tak datang masjid, puasa pun tak berapa, Quran pun tak baca, sama aja, tak buat langsung amal ibadat. Tak ada lah, yang ni tak ada langsung lah penerimaan ni. Kita sekarang mungkin Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita buat amal ibadat, tapi kemungkinan Allah Ta'ala tak buka lagi peluang untuk Allah terima ibadat kita. Jadi maksudnya ibadat kita semua ni 50-50, 50-50 je. Boleh jadi Allah Ta'ala terima, boleh jadi Allah Ta'ala tak terima. Saya pun sama lah. Bukan makna saya bercakap confirm Allah Ta'ala terima, no. Semua daripada kita terdedah kepada penolakan. Terdedah kepada penolakan. Jadi rugilah, kita penat dah baca Quran, semayang, tiba-tiba sampai di akhirat Allah Ta'ala tak terima. Jadi boleh jadi salah satu tandanya, kita rajin datang masjid surau bulan Ramadan, tiba-tiba masuk Syawal tak datang masjid surau. Barangkali itu tanda, barangkali saya tak boleh confirm, barangkali itu tanda Allah Ta'ala tak terima amal ibadat kita. Barangkali tanda Allah Ta'ala tak terima amal ibadat kita. Sebab bulan Ramadan rajin, tiba-tiba ni tak membuat dah. Barangkali Allah Ta'ala tak terima, barangkali. Cuma janganlah tuduh ni Allah Ta'ala tak terima yang ni, itu satu dua lah. Kita umum je lah. Kita sebagai peringatan. Sebab apa? Sebab saya faham daripada perkataan Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri menyatakan bahawa
inna min jazail amali, disebut kepada kita inna min jaza, balasan. Inna min jazail amal al-hasanati, al-hasanata ba'daha. Inna min jazail hasanati al-hasanata ba'daha. Sesungguhnya daripada jaza, balasan. Jaza maknanya balasan, balasan kebaikan. Kalau kita buat kebaikan, balasan dia Allah Ta'ala bagi di dunia ni al-hasanata ba'da. Ada lagi kebaikan selepas daripada kebaikan ni. Kita dah buat yang ni kebaikan, Allah Ta'ala bagi lagi, timbul lagi, berkembang lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Maknanya itu, kalau faham tu maknanya itu tanda Allah Ta'ala terimalah. Kan? Maknanya kita buat baik, kita rasa nak buat baik lagi, nak buat baik lagi. Ini kata Imam Al-Hasanul Basri, seorang tabi'in, generasi selepas daripada sahabat Hasan Al-Basri. Kemudian dia kata lagi, inna min jazail hasanati al-hasanata ba'daha wa min jazail uqubati al-uqubata ba'daha. Dan daripada balasan kejahatan, kita buat tak berapa elok, tak buat tak elok, uqubah dia tu, balasan itu, wa inna min jazail sayyiati atau kama qala inna min jazail sayyiati as-sayyi'ata ba'daha wa inna min jazais sayyiati as-sayyi'ata ba'd atau kama qala. Dan sesungguhnya daripada balasan kejahatan adalah kejahatan yang baru selepas daripada kejahatan itu. Maknanya kejahatan tu bertingkat-tingkatlah, makin bertambah jahat kita. Jadi kita nak kena pastikanlah kita kekalkan momentum ni. Maknanya kalau kita boleh kekal, baca Quran, bukanlah nak kata baca Quran sehari 3 juzuk 4 juzuk, kan? Baca 3 baris 4 baris pun tak apa dah, hari-hari baca, Bukanlah nak kata datang masjid ni datang macam Tok Imam datang masjid pukul berapa? Setengah jam sebelum azan datang dah. Bukan macam tu. Kita datang dapat Tok Imam dapat rakaat akhir pun tak apa dah. Tok Imam tahiyat akhir kita baru sampai Allahu Akbar. Okey dah tu, cukup dah tu. Sehari sekali pun tak apa dah, kan? Masalah sibuk nak buat kerja, masalah duduk atas jalan, bawa bas ke, bawa lori ke, bawa kereta ke, duduk pejabat ke, dapat sehari sekali pun tak apa dah. Masjid surau sehari sekali pun Tok Imam nak bagi salam dah, Allahu Akbar, Assalamualaikum, tak apa dah. Okey dah tu. Bukan macam Tok Imam dia setengah jam datang dah. Kalau boleh buat macam tu tak faham lagi baguslah. Dah. Saya pun tak mampu buat itu, kan? Saya pun rakaat akhir je. Rakaat ketiga, rakaat keempat. Kan? Zuhur tu rakaat keempat, rakaat ketiga. Asar tu rakaat keempat. Okey dah tu. Cara kita cara orang tak berapa gagah ni. Kan? Jadi kita nak sehari sekali pun boleh, sehari sekali, supaya kita nampak Allah Ta'ala terima amal kita. Baca Quran 3 baris, 4 baris, 5 baris pun, satu muka surat pun, alhamdulillah. Tadabbur. Bila kita datang masjid, kita i'tikaf, sedekah tiap hari, tak banyak pun tak apa, sehari RM1 pun cukup. Sehari RM1 pun tak apa, cukup dah. Bukan nak kena sedekah sehari RM100, sehari 50 sen pun tak apa, 5 kupang pun tak apa dah. Dekal dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada benda ni berterusan, istiqamah, konsisten dalam amal ibadat, moga-moga kita dah capai matlamat ibadat puasa, bertakwa kepada Allah. Kerana takwa kepada Allah ni level dia lebih tinggi daripada beriman. Level bertakwa lebih tinggi daripada beriman. Pasal ayat ni 183 surah Baqarah, Allah mulakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, diwajibkan di atas kamu puasa supaya kamu bertakwa. Jadi bertakwa lebih tinggi daripada
daripada Allah. Sebab itu khatib dia pesan suruh kita beriman ke suruh kita bertakwa? Suruh bertakwa. Pasal kita dah beriman dah. Dia khatib tak suruh kita beriman. Pasal semua ni dah beriman dah. Cuma khatib suruh kita bertakwa. Salah satu daripada rukun khutbah kita, ya. Moga-moga Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.